Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 4 KSSRC Makan muka surat 111. Hari ini kita nak masuk unit baru, bab baru iaitu bab yang ke-6. Tajuk dia adalah bunyi. Okey, bunyi ni adalah bab yang baru dikeluarkan dalam KSSRC Makan ni. Sebelum ni sekolah rendah kita tak ada belajar pasal bunyi. Tapi bermula dengan tahun 5 yang tahun lepas dan abang awak tahun lepas dan awak ni adalah murid kedua yang tahun 4 yang akan belajar tajuk bunyi lah tahun kedua. Okey, mari kita lihat permulaannya. Apakah bunyi yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di bawah? Okey, kat bawah ni ditunjukkan keadaan mungkin dekat bandaraya. Bandar Okey, dekat rumah kedai, dekat depan kedai buah ada bunyi burung, kur 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 kur. Lepas tu ada bunyi kereta, pin 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 pin. Ada bunyi orang menyanyi, orang jamming dekat situ. Lepas tu dalam masa yang sama dekat bawah ni ada miau miau, bunyiau, dan dekat sini ada orang sedang berteriak, mari 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 buah 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 RM3 RM3 RM3. Gitulah kan contohnya. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh bunyi yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya gambar ini, kalau perasan setiap kali nak mula topik dia akan bagi gambar dulu kan. Gambar ini menunjukkan untuk kita mengenali terlebih dahulu apa kita nak belajar hari ni. Kan. Okey, getaran dan bunyi. Faris dan rakan-rakannya membuat persembahan pancaragam di sekolah. Perhatikan situasi di bawah. Okey, pancaragam ni kira macam satu kumpulan yang membuat muzik lah untuk dimainkan. Biasanya kalau pancaragam ni dia tak ada orang menyanyi sangat lah, dia lebih kepada muzik. Okey, tiupan. Apabila kita pergi yang pertama dulu, macam mana bunyi tu dia boleh keluar? Yang pertama tiupan lah. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Udara tu dia bergetar-getar dekat seruling tu yang menyebabkan bunyi tu keluar. Jadi bunyi ni boleh keluar melalui tiupan. Okey. Yang kedua, ketukan. Tuk 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 tuk. Apabila xilofon diketuk, bar xilofon bergetar. Apa benda xilofon tu? Xilofon ni macam gini. Okey. Dia macam ada besi-besi tu kan. Tu kakak ni diketuk-ketuk, ting tang tong tang tong ting tang. Tu xilofon. Tu nama dia xilofon. Jadi apabila kita ketuk, bila kita ketuk saja bunyi tu akan ada ting tong. Jadi dengan ketukan boleh menghasilkan bunyi. Okey. Selain daripada itu kita lihat tepukan. Tepuk. Okey. Dia tepuk menggunakan apa ni? Apabila simbal bergetar, kepingan simbar bergetar apabila ditepuk. Yang perempuan dekat tepi ni kerja dia jagakkan tangan dia, dia dekatkan pang pang, macam tu. Jadi bunyi dia pun kuat. Jadi nama yang benda yang dia pegang tu namanya adalah simbal. Secara tak langsung kita belajar juga nama-nama alat-alat muzik ni kan. Okey. Jadi simbal ni bila kita teng, nanti tangan kita pun bergegar. Jadi bunyi dia tu maksudnya dengan tepukan boleh menghasilkan bunyi. Okey. Lagi satu, petikan atau gesekan. Tali yang dipetik atau digesek bergetar. Okay, maksudnya bila kita main, contohnya kita main biola ni kan. Biola, kita gesekkan tali dengan tali yang dipegang ni, kayu yang ada tali tu, bila kita bergeser, maka dia akan menyebabkan bunyi terhasil. Dan kalau kita main gitar, kita petik tek 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 teng 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 teng. Contoh kan. Jadi bila dia ada bunyi, petikan juga menghasilkan bunyi. Jadi cikgu ditanya kat bawah, berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Jadi jawapan dia senang je. Bunyi dihasilkan melalui tiupan yang menyebabkan bergetar kan. Udara bergetar. Ketukan yang menyebabkan bar tu bergetar. Jadi tepukan menyebabkan simbalnya bergetar. Dan petikan atau gesekan tali tu yang digesek atau dipetik itu bergetar. Jadi bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan apabila apabila terdapat getaran. Kalau perasan dekat sini dia bergetar. Maksudnya getaran itulah yang sebenarnya
yang menyebabkan bunyi terhasil. Okey. Jadi ini merangkumi 6.1.1. Okey, jom kita pergi aktiviti ria, menghasilkan bunyi. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Alat dan bahannya senang saja. Penyangkut baju jenis yang besi tu, tali, benang, tali tu pakai benang lah, kemudian pensel. Jadi langkah-langkahnya, ikatkan tali benang pada penyangkut baju. Ikat ni macam ni. Kemudian gulungkan tali benang pada kedua-dua hujung jari, pada kedua-dua jari telunjuk. Gulung kat jari kiri kanan. Okey. Kemudian letakkan jari telunjuk berhampiran dengan telinga. Letakkan dekat telinga jari telunjuk tadi. Sebab tadi kita kan balutkan tali ni dengan dekat jari telunjuk kita. Kemudian kita letakkan jari telunjuk tu dekat telinga kita. Okey. Apa dia nak buat sebenarnya? Minta rakan kamu mengetuk penyangkut baju dengan pensel. Tek 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 tek. Perhatikan keadaan yang berlaku. Okey. Bila kita ketuk, kita akan dapati penyangkut baju besi tu dia akan bergetar kan. Getar, dan benda tu, getaran tu dia akan sampai dekat benang dekat yang kita pegang kat jari telunjuk tu, dan kemudian kita akan dapat rasa kat telinga. Kan? Jadi yang kelima, ulangi langkah 1 hingga 4 dengan menukar peranan kamu dengan rakan. Jadi tukarlah kawan pula akan buat. Jadi soalan dia, berdasarkan aktiviti atas, bagaimanakah cara kamu menghasilkan bunyi? Tadi kita buat apa tadi? Kita mengetuk kan. So kita kata kat sini jawapan dia adalah ketukan. Ketukan lah. Salah satu kan, sebab aktiviti di atas kita ketuk lah. Yang kedua, apakah yang dapat kamu perhatikan pada tali benang tersebut setiap kali penyangkut baju diketuk? Apa jadi dengan tali benang tu? Sebab kita pegang kat telinga kan. Jadi bila setiap kali kita ketuk saja penyangkut baju tu, jawapan dia, tali benang tersebut akan bergetar. Okey, jadi tali benang tersebut akan bergetar. Bergetar tu yang dia boleh hasilkan bunyi. Soalan ketiga, apakah yang menyebabkan bunyi terhasil? Jawapan dia, bunyi terhasil apabila berlaku getaran. Okey, ataupun bunyi terhasil apabila terdapat getaran. Okey. Jadi nota guru, pastikan penyangkut baju tidak tersentuh pada bahagian badan semasa diketuk. Jadi kita janganlah ketuk tu, kita janganlah letak badan dekat badan gitu kan. Nanti tak ketuk pun dah lah benda tu nanti tak berbunyi. Sebab bila kalau penyangkut baju tu letak kat badan, nanti kan terkena badan pula kan. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada satu topik, bunyi bergerak. Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Kenapa ya? Sedangkan penjual aiskrim ni dekat sini. Ting ting ting, seorang dekat sini, seorang dekat sini, seorang dekat sini. Ketiga-tiganya dapat mendengar bunyi aiskrim. Walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Untuk pengetahuan awak, bunyi ni dia akan bergerak ke semua arah. Sebab dia, kalau kita lukis dia punya gelombang tu macam ni lah, dia membulat ni dia bulat, maksudnya kita bayangkan, ni untuk bayangan kita lah, untuk sekolah rendah. Dia membulat gitu. Maksudnya dia pergi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua dia pergi. Nak menunjukkan yang bahawa bunyi ini bergerak ke semua arah. Perhatikan pula situasi di bawah. Sudah waktu rehat lah, beratur dulu kawan-kawan. Masa sudah tamat, kita sambung kelas esok. Kring, kring kan. Mengapakah bunyi loceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid di atas? Kenapa semua orang boleh dengar loceng sekolah? Kerana bunyi bergerak ke semua arah. Dia bergerak ke sana, bergerak ke sini. Jadi dia boleh melalui udara tu. Udara pun bergetar tau. Udara pun adalah jirim. Jirim pun bergetar. Jadi komponen-komponen tu ataupun jirim-jirim yang ada dekat dalam udara tu pun dia akan bergetar juga. Atom-atom ni pun akan bergetar juga, menyebabkan bunyi tu boleh didengar sampai ke mana saja area-area kawasan situ lah. Jadi ini merangkumi 6.1.2. Okey. Jom kita lihat seterusnya. Satu topik lah. Kita masuk. Bunyi boleh dipantulkan. Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru.
Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suara dia. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Dia ada dengung kat situ kan. Macam ada suara kemudian suara lawan balik kan. Apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Oh, itulah sebabnya. Okey. Dan untuk pengetahuan awak, saya sendiri buat eksperimen. Bukan buat eksperimen, saya tak sengaja sebenarnya dekat rumah saya. Dekat ruang tamu rumah saya tu dia ada kapet lah kan. Saya hari tu anak saya kencing dekat kapet tu. Lepas tu bila dia kencing kat situ, saya terpaksa angkat kapet tu keluar. Bila saya angkat kapet tu keluar, saya basuh kat luar. Tiba-tiba rumah saya, dia bila saya sebut, dia boleh ada dengung macam ni. Padahal kapet je saya keluarkan. Kapet yang agak besar lah. Jadi bila dah basuh, dah bersih, kapet tu dah kering, saya masukkan balik dekat dalam rumah, dengung tu dah tak ada. Maksudnya kapet tu dia boleh menyerap bunyi sebenarnya. Itu pasal serapan lah. Tapi ni bukan cerita nak pasal serapan. Kita nak cerita pasal pantulan. Saya cuma nak kongsi pengalaman sikit lah. Cerita tentang macam mana nak hilangkan bunyi kan. Belum lagi satu topik tu belum lagi. Saya cerita kat sini saja je. Okay. Arah bunyi bergerak. Okay. Bunyi ni dia bergerak. Kemudian permukaan keras ni akan pantulkan balik bunyi. Itulah sebabnya berlaku dengung-dengung tadi tu. Teng. Hai, 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 hai. Gitu kan. Jadi perhatikan contoh pantulan bunyi yang lain di sekeliling kita. Contoh kat sini Okay, selain kat dinding, dekat dalam gua. Gua ni memang selalulah kalau masuk gua memang dengung dia. Dia punya pantulan dia. Dan kalau jerit dalam dewan yang kosong, dewan tak ada orang jerit. Awak jerit lah. Kau pergi kat dewan sekolah tu, awak jerit. Awak tengok nanti dia akan patah balik suara awak. Okay. Jadi ini merangkumi 6.1.3 bunyi boleh dipantulkan. Jadi, kenapa kita kena belajar berkenaan dengan bunyi boleh dipantulkan ni? Sebab ada fenomena pantulan bunyi. Apa guna kita belajar pantulan bunyi ni? Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Apakah fenomena pantulan bunyi yang berlaku di sekeliling kita? Kita masuk lagi dalam berkenaan dengan pantulan bunyi. Okay, yang pertama, gema. Gema ni apa? Gema yang tadi itulah. Okay, gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Macam kita buat tadi, eksperimen kat atas tu yang dibuat. Dia cakap balas balik kan. Dia memantulkan. Itu namanya gema. Yang saya sebut apa tadi? Dengung-dengung tu. Tu sebenarnya gema lah. Okay, kemudian kita lihat. Nanti kita tengok dulu yang kat sini. Okay, ultrasonik. Seterusnya ultrasonik ni yang sebelah kan, muka surat sebelah. Tadi gema, yang kedua ultrasonik. Ultrasonik tu apa? Ultrasonik ialah bunyi yang tak dapat didengar oleh manusia. Tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Tuhan cipta haiwan-haiwan ni semua, dia boleh dengar bunyi yang menyebabkan dia boleh cari mangsa. Contoh macam kelawar. Tak silap saya, kelawar ni dia buta. Buta ke tak nampak, tak silap saya lah. Dia terbang tu dekat dalam gua. Dia tak pakai mata tau. Dia pakai ultrasonik tu. Dia gerak ke kiri ke kanan, dia rasa gelombang tu yang menyebabkan dia boleh tak berlanggar dengan permukaan gua, sebab gua kan gelap. Okay. Tak silap saya macam tu lah. Ikan lumba-lumba dan ikan paus pula, dia cari mengesan mangsa lah. Dia nak cari makan lah. Kan? Dan kalau awak perasan, kalau awak tengok cerita-cerita yang macam kat laut tiba-tiba ada nak berlaku gempa bumi ke apa ke, haiwan-haiwan akan lari dulu. Perasan tak? Haiwan akan lari dulu bila awak nampak haiwan-haiwan lari. Ataupun kalau ikan takkan nak lari, dia mana ada kaki. Contoh kalau ikan tiba-tiba jalan laju-laju ramai-ramai tu kan, mesti ada sebab. Mesti ada benda dekat belakang sana tu yang menyebabkan mereka lari. Sebab mereka dah dengar dulu. Mereka ada ultrasonik. Okay. Kalau tengah duduk kat kapal, tiba-tiba dia nampak ikan ramai-ramai lari tu, ataupun berenang tu, alamak, mesti ada apa-apa kat belakang tu. Jadi bersedialah. Okay, seterusnya sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek dekat dalam air. Ni saya tunjuk. Contoh, bot ni dia nak tengok kat bawah ada apa kan. Contoh bot ni dia tangkap ikan. Dia nak tahu ada ikan ke tidak, dia pun hantar sonar. Teng. Tu dia hantar balik. Tong. Teng.
potong lambat. Tapi tiba-tiba masa tengah tengok-tengok ni, tiba-tiba tung 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 tung. Itu maksudnya apa? Maksudnya dekat bawah ni ada sekumpulan ikan dengan ramai kat sini contohnya kan. Jadi dia tung 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 tung, dia tak lambat. Dia tak lambat. Sekejap je dah balas balik. Maksudnya ada ikan kat situ. Jadi masa itulah kita keluarkan sauk. Keluarkanlah jala kita tangkap ikan. Itu teknologi lah yang sonar. Kalau tak silap saya, cuma dia jadikan dia kepada dia, kalau dekat kapal yang maju-maju, yang kapal yang hebat-hebat, dia jadikan dia kepada dalam bentuk dalam bentuk wave lah dalam bentuk wave, dalam bentuk apa dia cakap wave dalam bahasa Melayu apa? Dalam bentuk graf lah. Graf dia bentuk ombak ke, gitulah lebih kurang jadi sonar tu dia macam tit kalau tengok kapal yang kapal laut yang baru kan, yang terkini lah. Tapi basic dia macam tu lah, maksud saya. Dia tengok bawah, nak tahu bawah ada ikan ke tidak. Dia akan, kalau dekat dalam dia punya bacaan tu, dia dah ada bintik-bintik je macam tu. Untuk mengenal pasti ada apa kat bawah dia. Kalau macam ni, dia hantar kat sini, ikan paus kat bawah dia kan. Okay. Jadi, berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh lain yang pernah kamu alami yang menunjukkan bahawa bunyi dapat dipantulkan. Jelaskan. Apa fenomena lain yang awak biasa dapat tengok yang awak rasa itu adalah pantulan bunyi. Kan? Jadi awak boleh fikirkan bersama dengan cikgu awak ataupun kawan-kawan ataupun adik-beradik awak dekat rumah. Apa agaknya fenomena yang hari-hari awak boleh tengok yang menyebabkan bunyi tu boleh dipantulkan. Kan? Banyak kan? Okey, kita pergi je atas sikit yang tadi. Okey, jadi info sains kat sini. Dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau bayi dalam kandungan. Jadi bila kita nak tengok baby, sebenarnya kita nak tengok, kadang-kadang kita dapat tengok baby tu dia betina, dia lelaki ke perempuan kan. Jadi dengan cara macam mana? Bila kita gunakan gelombang ultrasonik lah. Ultrasonik yang kita kata tadi, kapal nak mengesan apa dekat bawah tu kan, kedalaman air kan, ataupun nak mengesan ada ikan ke tidak tu, itu juga digunakan dalam bidang ultrasonik ini, digunakan untuk melihat anak kita macam mana. Gambar yang terkeluar dekat skrin tu sebenarnya adalah hasil daripada kita punya gelombang bunyi ultrasonik tu yang masuk dan keluar dan menyebabkan ada timbul kat situ lah. Awak mungkin kalau akan bila dah sekolah menengah mungkin faham lah. Untuk sekolah rendah cukup sekadar awak tahu dia adalah pantulan bunyi ultrasonik tu yang digunakan. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh baca lebih. Alhamdulillah awak lebih baik lah kan. Okay, jom kita sambung lagi. Saya rasa sampai situ dulu kot. Okay, jadi kita sampai pantulan bunyi. Jadi dalam bunyi ni yang penting adalah macam mana kita nak tahu apakah itu pantulan bunyi, apakah itu bunyi dan macam mana bunyi itu terhasil dan apakah yang berlaku dalam kehidupan harian fenomena pantulan bunyi. Okey, pada kelas akan datang kita akan sambung lagi dengan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Apa itu bunyi yang berfaedah? Apa itu bunyi yang memudaratkan? Nak tahu? Kalau nak tahu, tunggu video saya seterusnya. Jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat sejahtera.